أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثواب آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus Jamaah Masjid Setia Alam. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita. Bulan lepas kita cuti, jadi kita kembali pada kuliah yang lepas 17 hari bulan 9 tu, ke surat 30. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في دارين آمين فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد. Maka daripada sekeji-keji maksiat hati, yang paling keji adalah kibir, sombong, riak, menunjuk-nunjuk, pamer, dan hasad, yakni iri hati. فالكبر يدل من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة. وكيف يليق التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى قرب يصير جيفة قذيرة. وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة أو لا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر من صفات الله الجبار والمتكبر. Kibir, sombong, itu menunjukkan penyandangnya, pengidapnya, orang yang ada padanya
di atas kemuncak kebodohan dan penghujung kepada kejahilan dan kedunguan. Jarang kita dengar ni, tapi Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia sebut direct. Jadi orang yang sombong ni dia berada pada kemuncak kebodohan, penghujung kepada kejahilan dan kedunguan, kebebalan. Sebab tu kalau kita tengok orang Melayu kita sebut bodoh sombong tu ada sebab. Ingat tak ada dia punya mari mana tu, tak ada. Ada. Mari mana tu ada. Faham Mari mana, asal mana. Orang Melayu kita ni bahasa berhalus. Masya Allah. Ada rupanya. Sebab siapa yang ada hak ni, dia berada pada kemuncak kebodohan. Kenapa? Penghujung kejahilan dan kedunguan, kebebalan. Kenapa? Tengok bagaimana mungkin menyombongkan diri orang-orang yang mengetahui bahawasanya dia adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari setitik air mani yang menjijikkan. Allah. Kalau dia beringat. Jadi sekarang ada syair lama. Ada orang kata-kata orang dulu-dulu, air mani yang hina kalau jatuh ke tanah, ayam tak patuk, itik tak sudu, lembu pun tak jilat, kambing pun tak ingin. Memang tak. Namun daripada titisan air mani yang hina, keluar pun daripada tempat yang hina. Allah Ta'ala jadikan manusia ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Jadi beringat semua. Sebab itu bila diingatkan asal kejadian kita, bagaimana mungkin kita merasakan bahawa diri kita itu serba sempurna. Di situ. Kemudian kata pengarang, dan di dalam waktu yang singkat dia akan menjadi bangkai yang busuk, menjadi mayat. Kalau kita ni bukan Nabi Rasul, memang barang tentunya tidak. Kalau kita bukan di kalangan para syuhada dunia akhirat, kalau kita bukan di kalangan orang yang hafaz Quran, yang pelihara Al-Quran, ataupun di kalangan ulama yang benar-benar beramal dengan ilmunya, maka tubuh kita ni pasti dan pasti hancur. Saya pernah tanya masa saya kuliah di Masjid Badariyah di Kapar. Di Masjid Badariyah waktu 12 Kapar sana tu, dulu ada kubur lama. Kubur lama. Dulu tak dululah, baru dia pindahkan sebenarnya. Mungkin dalam sebelum PKP ke masa PKP saya tak perasan. Tapi bila dipindahkan tu, saya tanya kepada Tuan Imam, untuk pengetahuan lah, bukan untuk apa kan. Jadi bila kita korek hak kubur lama tu, mungkinlah kata 100 tahun lah kita kata kan, 100 atau kurang sikit. Tinggal apa dia kata, tinggal kita ingat rangka ke apa ke. Kata beliau ada yang tinggal macam ni saja, yang kami dapat. Begitu. Hancur. Tapi kalau di tanah Arab lagilah cepat kan. Sebab panas tu, proses tu. Ala kulli hal, tiap daripada kita asalnya daripada air mani yang hina, keluar pun daripada tempat yang hina. Dan dalam waktu yang singkat. Apa makna singkat?
Memang pendek umur kita. Baginda Nabi SAW sebut kita umat Nabi Muhammad SAW khususnya baina 60 wa 70, antara 60 ke 70 saja. Nabi Nuh, manusia yang paling panjang umurnya, ribuan tahun, hampir 3000 tahun. Bila ditanya tentang umur yang panjang, dia kata, bagaimana rasanya umur tu panjang? Kata Nabi Nuh alaihi salam, ya, umur yang panjang walaupun ribuan tahun umpama 2 pintu je. Ketika mana pintu masuk, kemudian buka pintu pintu keluar. Gitu. Dia rasa 2 pintu saja. Walau 3000, kita kadang 30 ke 60 ke 90 ke. Ini 3000 tahun. Kata Nabi Nuh alaihi salam, umpama buka 1 pintu, masuk, lepas tu keluar pula. Begitu. Pendek je. Walaupun ribuan tahun. Lepas tu kalau kita dengar nasyid dulu, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Betul, memang orang dulu umurnya panjang. Tapi bayangkan kalau dia hidup 1000 tahun, tak pernah dia beriman pada Allah, tak sembahyang, apa gunanya? Tak ada guna. Sebab itu dalam kitab-kitab disebutkan, kalaulah ada orang tu meninggal, contoh ada satu orang meninggal, lepas tu orang tanya umur dia berapa. Ini umat dulu bukan umat sekarang, umat dulu. Meninggal saudara kita, meninggal si fulan meninggal. Bila dia meninggal tu, umur berapa dia meninggal? 200 tahun. Kesian, mati muda. Mati muda 200 tahun dulu punya cerita lah. Kalau kita 200 tahun, bila nak? Lama sungguh, panjang sungguh. Umat terdahulu, kalau dia umur 200 tahun, orang kata mati muda. Sayyidina Ibrahim AS ketika berkhatan, usia 80 tahun. Boleh faham usia tu. Tapi panjang macam mana pun, Nabi Nuh kata, umpama masuk 1 pintu, keluar 1 pintu. La ilaha illallah. Dan jika di sisinya sesuatu daripada segala kelebihan dan keindahan, maka yang demikian itu kiranya pada dia ada kelebihan, kiranya pada dia ada keindahan. Tengok, maka yang demikian itu kelebihan dan keindahan adalah dari kurniaan Allah Subhanahu wa taala dan ciptaannya hakikatnya. Dan dia tidak mempunyai kemampuan di dalam, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan pada menghasilkannya. Apakah dia tidak takut jika dia sombong ke atas hamba Allah dengan apa yang dikurniakan Allah dari kelebihan, bahawa dia, yakni Allah, akan mencabut apa yang diberikan kepadanya kerana buruk adabnya dan menyaingi Tuhannya pada sifatnya? Kerana sesungguhnya al-kibir adalah merupakan salah satu daripada segala sifat Allah yang maha perkasa lagi maha megah. Sebab yang ni ada dalam hadis kudusi. Jadi sombong ini disebutkan kemuncak kepada kejahatan. Sebab nanti kita akan bahas bab hasad. Dia tak masuk lagi, baru kibir, riak dan juga hasad. Kata para ulama, dosa yang pertama di langit terhadap Allah, hasad. Kita tak masuk lagi. Dosa yang pertama di bumi terhadap Allah juga hasad. Sebab dosa yang pertama di langit yang mana dilakukan terhadap Allah Ta'ala adalah iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan hasad itu membawa kepada akhirnya sombong. Hasad itu akhirnya membawa kepada sombong.
sebagaimana yang disebut wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam Al-Quran jelas disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Di sini jangan kita fahami iblis itu adalah di kalangan malaikat. Tidak. Ulama menyebutkan iblis itu bukan di kalangan malaikat, kerana iblis itu asal kejadiannya daripada api. Habis kenapa diumpamakan seumpama? Kerana begini, kerana Azazil ini sebelum menjadi iblis di kalangan jin yang mempunyai keilmuan yang begitu tinggi, bahkan amal ibadatnya begitu banyak. Setiap sudut daripada muka bumi ini dahulunya tidak ada satu pun, kalau Masjid Setia Alam ke Masjid Banahala ke, mana-mana tempat di muka bumi Allah Ta'ala ni, tidak ada satu pun yang tidak ada bekasan sujud Azazil. Umpama begitu. Jadi diumpamakan sebagai malaikat, tapi bukan malaikat. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Baik, selesai. Jadi semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan apa dia? Wastakbar. Nah, Quran sebut direct, jelas. Takabbur, sombong. Dan dia termasuk, dan adalah dia termasuk di dalam golongan orang-orang kafir. Jadi adapun sombong ataupun membesarkan diri ini, dia merasakan diri dia lebih sempurna dan memandang hina kepada orang lain. Itu makna dia. Sebab tu bila mana disuruh tu, dia kata ana khairu minhu, dia kata aku lebih baik daripada dia, daripada Adam alaihissalam. Dia kata engkau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan dia daripada tanah. Dia sombong. Sedangkan siapa yang ciptakan dia, walau dari api sekalipun, Adam daripada tanah sekalipun, siapa yang cipta? Allah. Jadi sifat tersebut tidak selayaknya bagi hamba-hamba Allah, hanya layak untuk Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Qudsi dia sebut, Yaqulullahu Ta'ala al-kibriya'u ridai wal-'azamatu izari faman naza'ani wahida minhal qaituhu fi jahannam wa la ubali. Ini hadis daripada hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Ya, Allah berfirman, al-kibri, sombong itu selendangku dan kebesaran itu pakaianku. Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia ada sebut syarah dia. Jangan kita faham Allah Ta'ala tu ada pakaian pula. Tak. Ni sebagai satu lafaz kinayah. Kias. Selendang, ridak. Kebesaran itu kain, izar, kain. Disebutkan maknanya di sini, sombong itu atas lagi daripada bangga besar diri. Jadi barang siapa yang mengambil daripada aku, dalam hadis Qudsi itu, salah satu daripada keduanya, kata Allah, maka aku akan campakkan dia ke dalam neraka Jahannam, wala ubali, dan Allah Ta'ala tak peduli akan dia. Dalam syarah kepada hadis tentang ahli neraka, na'udzubillah min zalik, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dia. Orang-orang yang membesarkan diri, orang-orang yang kibir, yang sombong ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tukarkan dia menjadi sekecil semut. Ahli neraka ni besar tubuh badan dia, cukuplah, tak sah cerita kepala besar mana, kan, tangan besar mana, abentelah lagi badan. Cukup gigi geraham saja sebesar gunung Uhud. Ada dalam hadis riwayat Imam Tirmizi.
Kalau gunung Uhud tu besar lagi, tak daripada masjid kita. Ke masjid kita besar lagi? Faham tak? Bau gigi sebatang. Bayangkan. Tapi orang-orang yang sombong ini, Allah Ta'ala hinakan mereka dengan dia jadi kecil umpama semut, dipijak-pijaknya oleh ahli neraka. Ahli neraka dah memang hina, diseksa, terpenjara, kalau kafir lagilah selama-lamanya. Maka orang yang sombong ini dijadikan kecil seperti semut, dipijak henjak-henjak lagi. Nak menghinakan mereka yang menghina hamba-hamba Allah yang lain, yang memakai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sombong itu adalah hak Allah Ta'ala sebagai pencipta, sebagai pemilik alam semesta. Jadi kita sebagai hambanya yang kerdil, tak bolehlah kita nak mengambil sesuatu daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam berpesan lagi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardali min kibr. Jadi hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bagi tahu tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk ke dalam syurga seseorang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi daripada kibir, daripada membesarkan diri. Baik, dalam kitab kita ni adalah satu ringkasan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kitab Imam Al-Haddad ini, Adab fi Sulukil Murid ini adalah satu ringkasan. Jadi kalau kita nak faham lebih lanjut, sebenarnya kita boleh mengaji di dalam kitab yang dinamakan Kitab Penawar Bagi Hati, dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dan juga kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dia memang ringkas-ringkas. Jadi sebenarnya kalau kita ikut urutan, kalau mengaji ilmu tasawuf ni, mula-mula kita ngaji kitab Penawar Bagi Hati, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Adab fi Sulukil Murid. Ala kulli hal, tak apa. Kita tengok dalam kitab-kitab terdahulu, contohnya di dalam kitab Penawar Bagi Hati disebut apakah tanda-tanda. Sebab dalam ni dia tak sebut. Jadi antara tanda orang yang sombong itu, dia ada tanda yang dinamakan tanda zahir dan tanda batin. Apa dia? Tanda zahir yang fizikal nampak, satu lagi tanda batin, benda tak tampak kelihatan. Tanda yang pertama, yang zahir, nombor satu, susah untuk mengasihi saudara Islamnya yang lain. Dia payah, dia susah mengasihi. Jangankan kat Palestin, dekat Malaysia pun dia tengok dia tak ada rasa apa. Boleh faham? Begitu. Dia tidak ada rasa kasih. Dia kata. Lepas tu kadang-kadang kita tengok mereka-mereka ni sukar nak kasih kepada saudara Islam ni yang lain. Seterusnya, dia melihat akan orang lain dengan perasaan rendah ataupun hina. Satu. Lagi pula dia membandingkan dirinya dengan orang lain pula. Kalau dirinya kaya, dia tengok orang miskin. Kadang-kadang dia tengok orang miskin itu, semua orang miskin diingat malas. Tak boleh. Kau tahu mana dia tak banting tulang ke banting tulang, betul tak? Kita tak boleh kata. Dia tengok orang ni beramal soleh, semayang jemaah tak tinggal begitu begini kan. Tapi Allah uji dengan kemiskinan. Lepas tu dia pula semayang pun tidak, semayang Jumaat pun tidak, puasa pun tidak, zakat tak bayar, bentelah lagi. Mampu nak pergi haji tak pergi.
kaya, melimpah ruah harta, duit berkepuk-kepuk. Dia tengok orang ni, orang miskin, rajin pergi masjid, tak pernah tinggal, dia kata Allah tak sayang kat engkau dia. Tengok kau miskin apa kenana tu, sudah, dia banding diri dia, dia pandang rendah. Adakah betul apa dia cakap? Tak betul. Kalau dia mengaji ilmu tasawuf, maka dia tahu orang yang miskin diuji oleh Allah, orang yang kaya pun diuji oleh Allah. Sama. Engkau diuji dengan kekayaan, dia diuji dengan kemiskinan. Sebab itu dia ada dalam Islam, dia ada instrumen zakat, dia ada sedekah, dia ada hibah, dia ada wakaf. Ada. Tak boleh kita tengok orang tu miskin, kita kata dia malas. Tak boleh. Tahu mana? Nampak? Dia miskin, dia fakir, diuji oleh Allah. Engkau yang kaya, kau pun diuji oleh Allah Ta'ala. Adakah kau bersyukur? Orang miskin, adakah dia bersabar? Itu. Jadi kalau dia ngaji ilmu tasawuf, dia takkan sembarangan cakap macam tadi. Ada tuan-tuan, ni ada, bukan tak ada. Ada. Sebab adalah kita beritahu, dan ulama kata orang yang sombong melihat akan orang lain dengan perasaan rendah dan hina, dan membanding-banding dirinya dengan orang lain. Yang seterusnya, marah kepada orang lain yang tidak memenuhi hajatnya atau menolongnya. Itu satu. Dia marah pula orang tak penuhi hajat dia, orang tak tolong dia. Itu termasuk, kata ulama, tanda yang zahir orang yang sombong. Lagi, terasa di dalam hati apabila orang lain tak hormat dia atau tak beri salam pada dia. Itu juga. Subhanallah. Suka menegur kesalahan orang lain tetapi marah bila ditegur. Tu. Banyak lagi tanda-tanda yang zahir. Mudah berdendam dan berhasad dengki, itu antara lain tanda yang sombong. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin, juga di dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada disebutkan apa sebab orang-orang tu dia boleh jadi sombong. Antara sebab dia, antaranya ilmu. Kalau dia ada ilmu lebih, dia rasa orang lain kurang. Itu antaranya. Sedangkan kalau orang yang faham dan mengaji sungguh-sungguh, yang dia tahu yang asal muasal pemilik ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia rasa diri dia lemah, dia jahil, dia hina. Adakah masa di dalam adakah dia ada dalam rahim mak dia dah ada PhD? Dia dah alim, al-alamah, dalam perut mak dia dah erti semua benda dah? Macam mana? Ini cara kita nak mengajar diri kita. Contohlah sekarang dia profesor ke ataupun hebat ke dan sebagainya, masa di dalam tu, dalam rahim tu, dia erti apa setara dah? Ke bang dia tahu memang dia dah terbukti lah, kita dah uji dah, dia dekat masa di dalam fetus lagi dia. Tak, mana dia? Ke ada bang? Tak ada. Jadi dalam tasawuf dia ajar. Kalau dia sedar yang mana ilmu itu asal daripada Allah, Allah kurniakan dia akal, kurniakan dia otak, kurniakan dia akal, boleh dia tahu. Maka lagi pula kalau kita rasa diri kita hebat ilmu, boleh tak dibandingkan dengan para nabi dan para rasul? Cuba banding. Tak boleh. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mereka di dalam satu perahu. Nabi Khidir kata, masa tu ada satu burung bertinggik dekat perahu mereka tu. Kemudian burung tu mencicipi kepada air
laut tu dia cicip sedikit lah. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS, bahawa ilmu yang ada pada kita ni umpama hak burung ni ambil tu pada Nabi Rasul, hak yang dicicipi tu hak tu dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala yang luas. Sebenarnya tak terhitung sebenarnya, cuma nak bagi faham dia bang. Hakikat ilmu Allah tu bukan umpama lautan yang tak bertepi, bahkan lebih lagi, cuma nak bagi faham saja. La ilaha illallah. Jadi macam kita kalau kita lihat, apalah dibandingkan ilmu para nabi-nabi, para rasul-rasul, para kekasih-kekasih Allah, para awliya, yang Allah berikan anugerah, maka kita tak boleh compare. Jadi kita beringat balik, Allah Ta'ala bagi kurnia, Allah Ta'ala yang bagi faham, Allah Ta'ala yang bagi reti. Nah, di situ. Adapun patutnya kalau kita belajar, patut lagi tak ada sombong. Jadi apa sebab dia jadi sombong tu? Ulama bagi tahu kerana ilmu yang dituntut itu adalah ilmu yang bukan ilmu yang hakiki. Kerana ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenar itu, apabila dia belajar, dia mengenal akan Allah Ta'ala, dia akan suluh, dia akan umpama sebagai spotlight yang akan menyuluh kelemahan dirinya sendiri. Dia beringat, dia tahu bahawasanya dirinya manusia yang lemah. Hakikatnya Allah Ta'ala yang berikan kelebihan tersebut. Baik, sekiranya dia ni orang yang belajar, contohnya belajar ilmu agama dan masalahnya, ilmu yang benar, ilmu yang patut dia belajar, tauhid, fiqh, tasawuf dan sebagainya, ternyata ada juga sifat sombong. Jadi macam mana? Jadi para ulama menyebutkan bahawasanya orang tersebut dia tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu tazkiyatun nafs, tidak bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu yang mana untuk menyucikan jiwanya, melenturkan hawa nafsunya. Di situ. Sebab itu ilmu yang kita belajar, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, macam yang kita mengaji sekarang ni, ilmu adab dengan Allah, adab dengan hamba-hamba Allah. Maka bila mana kita bersungguh-sungguh, insya-Allah kita akan dapat menghilangkan perkara-perkara tersebut. Itu dari sudut ilmu. Kadang-kadang punca orang tu jadi sombong. Adapun amal ibadat pun boleh jadi amal dia lebih amal dia lebih kalau di hadapan orang, kalau di belakang orang mentelah kadang-kadang tak ada langsung. Itu antara lain. Kerana di hadapan manusia dia buat cermat, di belakang manusia dia buat halai balai, lalai. Jadi itu yang disebut oleh para ulama, agar kita beringat. Juga ada yang sombong pasal keturunan. Dia keturunan hebat, keturunan tinggi, martabat dan sebagainya. Maka dia tak merasa diri dia setaraf dengan orang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Dalam surah Hujurat Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takut kepada Allah, yakni orang yang takwa. Baik. Jadi para ulama tasawuf kata, bagaimanakah atau ke manakah hilangnya kemegahan terhadap keturunan apabila kita dipanggil oleh Allah Ta'ala dan berhadapan dengan kenyataan, dengan realiti akhirat, dengan realiti kiamat, dengan realiti mahsyar, dengan realiti yang disebut sebagai penghisaban, dengan realiti
meniti titian sirat al-mustaqim. Tak ada makna dah. Sebab itulah di dunia ulama-ulama pesan kepada kita, adakah berbaloi untuk kita berbangga-bangga dengan keturunan sekiranya mendapat siksa neraka di akhirat kelak, wal iyazubillah. Keturunan ni penting, jangan salah faham. Sebab tu Nabi pun suruh kalau cari nak kahwin ni cari keturunan yang baik. Itu semua penting bang, betul penting. Cuma poin di sini supaya tidak banggakan. Contoh kalau dia dari keturunan yang mulia, dia kena rasa insaf. Allah Ta'ala yang kurniakan kepada aku ini hal perihal, aku tak minta, betul tak? Kita lahir dekat womb mak kita tu, adakah kita tahu kan? Adakah kita pilih? No. Tapi dengan berkat Allah Ta'ala jadikan sekian. So menjadikan kita lebih takut kepada Allah. Ada juga orang yang sombong kerana kecantikan, kekacakan dan juga harta dia. Jadi ia membuatkan seseorang itu menjadi sombong, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan cantik ataupun tampan itu adalah kurniaan daripada Allah. Adakah masa dia lahir dia dah boleh setting dah muka dia nak jadi macam mana? Nampak? Ataupun orang yang dikurniakan suara yang sedap kan? Adakah dia masa dia lahir tu dah memang setting dah? Aku nak buat suara macam ni. Orang kalau belajar vokal lah macam ni, macam tu, macam ni. Dah. So, bila dia beringat benda ni, ini semua Allah Ta'ala punya anugerah. Kalaupun dia beri harta, kekayaan, bukan menyebabkan dia jadi sombong patutnya. Allah beri kepada aku, tak beri kepada orang lain. Pasal tu dia tak kata, itulah kau malas tengok aku rajin, itu pasal berjaya. Allah, jangan cakap begitu. Allah beri dia kekayaan, ujian, satu anugerah untuk dia buat baik, untuk dia tolong orang yang lebih susah. Kerana Allah beri kat dia, Allah tak beri kat orang ni. Allah beri kepada dia, dia kena tolong orang lain. Bukan dia stingy lagi kedekut, lagi aku simpan, lagi kaya, duit kepuk-kepuk. Dah, bukan begitu. Islam tak ajar begitu. Ingat tak peristiwa Qarun kan? Qarun ni dia miskin bang, baju dia bang nak semayang ni kan, kena kongsi dengan bini dia. Kita kalau miskin pun baju kita tak kongsi dengan bini kita. Kok lah kalau miskin sekalipun kita tak kongsilah satu baju tu, bini kita nak semayang, tunggu bini kita semayang. Macam tu punya miskin. Tapi bila dah kaya, dia minta sungguh-sungguh kat Nabi Musa, tolong doa jadi kaya. Nabi Musa reluctant at the first place. Banyak kali dipaksa. Dia tahu sebab Qarun ni bukan orang jahil, dia orang yang di kalangan ahli ilmu, ahli dalam kitab Taurat. Dia orang reti. Dia tahu kalau Nabi Musa doa mesti mustajab punya. Bila Nabi Musa doa dah kaya, ringkas cerita, pendek cerita, kaya tak ingat lah, punya tak ingat, dia punya kunci perbendaharaan saja dipikul oleh orang-orang ramai, besar-besar, hebat-hebat. Bila Nabi Musa minta zakat, apa dia kata? Susah payah aku cari reta ni. Dia lupa yang dia minta doa pada siapa bang? Tengok perangai. Ini semua direkodkan di dalam Al-Quran. Dia lupa. Bila dia Nabi Musa minta tu, hakikatnya daripada Allah. Dia kata, susah payah aku cari reta. Minta-minta pula. Masa kau minta doa tu tak ingat. Sebab itu kaya ni pun satu ujian. Susah orang kaya nak jadi tawaduk. Susah, bukan tak boleh, bukan tak ada. Jangan kecil hati kalau ada orang kaya di sini, minta maaf. Tapi susah. Kalau ada tu memang dia di kalangan kekasih Allah lah, betul-betul lah, pasal susah. Tapi kalau dia boleh buat, Allahu Akbar. Yang betul-betul tawaduk yang betul-betul, bukan pura-pura tawaduk. Pura-pura tawaduk maknanya tasannuk, dia pura-pura. Bukan pura-pura apa nama, kura-kura naik perahu pura-pura tak tahu tu tak. Ni lain. Ini memang dia pura-pura betul, dia pura-pura. Kalau orang tawaduk ni betul-betul dia tahu hakikatnya daripada Allah. Allah boleh tarik benda tersebut. Jadi dia beringat. Dan juga antara kata para ulama, sebab kalau dia ni ada pengaruh, pengikut yang ramai, boleh menyebabkan dia menjadi orang yang sombong, buat apa saja
Dan benda ni ya punca-punca kepada sombong. Adapun mengubati sombong itu ada juga disebut oleh para ulama ya. Dia ada cara untuk mengubatinya. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, antara cara dia kena kenal pasti punca sombong itu, dan dia kena kikis buang daripada puncanya dan menghindarkan diri daripada sebab-sebab. Daripada sebab-sebab kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit saja lagi. Jadi tadi kita sebut dah tentang takrif dia, tanda-tanda sombong, sebab-sebab sombong, dan kini cara mengubati. Ini disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu yang kita sebutkan, dan kita petik sikit daripada kitab-kitab yang lain untuk kita sebagai pengajaran. Jadi cara mengubati, Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin ni ada dua cara. Nombor satu, kita tahu punca dia. Apa punca dia? Punca sombong. So kita tahu sos dia, kita boleh kikis dan kita boleh buang. Tu satu. Macam orang penyakit lah. Kalau orang minta maaf sebut, kalau ada kanser, dia tahu tempat kat mana, dia bedah, remove. Satu contoh. Yang kedua, menghindarkan diri daripada sebab-sebab. First and foremost, tahu punca.
Secondly, yang kedua, hindarkan diri daripada punca. Di situ dia tahu punca, remove it, tu satu. Secondly, hindarkan diri daripada punca. Dengan apa? Dia ada jalan dia, jalan mujahadah dan riyadah. Baik, secara ringkas, bila sebut mengubati daripada punca, dia tahu orang yang sombong ini satu sifat yang tercela, mendapat kemurkaan Allah dan dibalas dengan azab seksa yang pedih lagi dahsyat. Kiranya ada perkara-perkara tersebut, maka cara dia untuk kita hilangkan perkara tersebut, ingat diri kita ni asal usul kejadian kita yang kita sebutkan tadi, asal daripada air mani yang hina. Kita semua ni kalau nak sombong tara mana pun, tiap daripada kita memang bawa apa? Bawa najis lah. Ada ke kita ni, saya memang tak ada najis, walaupun satu pun agak-agak lah mesti ada punya. Kita bawa najis tu dalam perut kita, dalam pundi kencing kita, kan? Ada belaka keluar kot bawah, memang ada. Dan kita tahu dunia ni sementara, nak sombong tara mana pun, nak bawa ke mana. Akhirat itu kekal abadi, kampung asal kita. Jadi tiap apa benda yang kita buat akan ditimbang. Kalau ada sebesar biji sawi pun sombong, boleh bawa kepada neraka, tak masuk ke syurga. Tak berbaloi tuan-tuan. Nampak? Kita tahu sos dia, punca dia, tak jadi kita. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala lah yang bersifat dengan mutakabbir. Allah Taala lah yang melengkapi segala kebesaran. Hanya dia saja yang boleh ada tu, kita tak layak. Kita ni makhluk. Itu yang pertama daripada dua. Yang kedua, menghindarkan diri daripada sebab-sebab penyakit sombong. Tadi kita sebut berdasarkan ilmu, ibadat, keturunan, kecantikan, harta dan pengaruh. Kalaulah dia tahu sebab-sebab dia, maka dia akan melakukan yang dinamakan mujahadah. Mujahadah, mengawasi dan melawan nafsu dia daripada penyakit sombong ini dengan latihan tawaduk. Tawaduk ni dia kena latih. Dia bukan dia buat-buat, dia kena memang praktik, dia kena proses. Tu. Bila dia dah ikhlas melakukan tersebut, maka dia akan dapat mengetahui hakikat terhadap segala sesuatu, mengenal kebaikan dan keburukan. Dia latih dirinya dengan bersifat tawaduk, bergaul dengan orang ramai, belakang depan orang ramai sama je dia. Jadi, dan dia minta kepada Allah, bermujahadah, berdoa kepada Allah, kiranya penyakit tu masih lagi timbul, tak hilang, mohon agar Allah Ta'ala menjadikan dia di kalangan orang yang bukan sombong kerana dia takut siksaan Allah Ta'ala. Di situ. Tuan-tuan biasa dengar Khalifah Umar Abdul Aziz, betul tak? Umar Abdul Aziz ni seorang khalifah yang cukup hebat, hingga digelar Khulafa'ur Rasyidin yang kelima. Masya Allah. Sebelum dia berubah menjadi seperti mana dia yang kita maklum, sebelum yang kita tahu, sebelumnya beliau menjadi seperti mana beliau pun ialah ada ujian sebagai manusia biasa. Sebelum dilantik menjadi khalifah, ketika mana dia menunaikan haji ni, sebelum ada seorang ulama namanya Tawus Al-Yamani melihat dia berjalan dalam keadaan angkuh. Ni sebelum jadi khalifah. Sebab people can change bang, people can change. Sebab itu kita kena tahu kaedah cara dia. Lalu bila mana dia lihat ulama tu, Imam Tawus Al-Yamani tengok dia berjalan dengan angkuh, dia pun mendekati Umar Abdul Aziz dan mengisyaratkan dengan jarinya ke perut Umar. Dia tunjuk kat perut, tunjuk kat perut. Lepas tu dia kata, tidakkah ini jalannya orang yang di dalamnya penuh dengan najis? Khalifah Umar ni sebelum jadi khalifah ni orang besar kan, keturunan raja. Tapi ulama ni dia berani kerana benar lah, bukan saja-saja, bukan saja-saja. Dan kesan dia ada. Orang yang bertakwa, dia cakap tu, kesan dia kata, tidakkah ini jalan orang yang dalam perutnya penuh dengan najis, penuh dengan tai? Berani kita cakap macam tu.
Maka bila mana Umar bin Aziz dengar tu, dia tersentak dan dia mohon maaf. Dia tak ada marah balik kepada ulama tu, bahkan dia sedar, dia tersentak dan mohon maaf seraya berkata, wahai Imam Tawus Al-Yamani, setiap anggota tubuhku ini akan aku pukul atas perjalanan ini sehingga aku mempelajari hakikat. Masya Allah. Jadi dia walaupun dalam keadaan begitu, orang-orang sebegini dia cepat kembali kepada Allah. Sebab tu kalau kita belajar tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni bukannya maksum macam Nabi Rasul, mereka pun ada melakukan dosa, ada juga. Tetapi para sahabat Nabi ni orang yang paling cepat bertaubat kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah cepat. Tu kelebihan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita ambil pengajaran daripada kisah yang kita pelajari ini. Adapun kita akan berhenti pada muka surat 31 ini juga. Dan adapun sifat riya, ya. Jadi sifat kibir kita dah bahas serba sedikit. Kita akan masuk kepada sifat riya ini pada muka surat 31 pada kuliah yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Ahad minggu ketiga seperti waktu ini selepas maghrib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf salah silap, panjang umur bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita wakaf boleh simpan setempat, ya, dekat rak masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.